أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا Tuhan Tuan Nazir mantan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat yang dimuliakan dan dihormati para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya kita berharap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi diberi keizinan dan rahmatnya hidup dalam keadaan seorang muslim dan mudahan hidup juga dalam keadaan seorang mukmin, diberi kesempatan untuk kita berkumpul pada malam ini salat maghrib secara berjemaah. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat berada pada malam ini di rumah Allah ini, tetapi dengan izin dan rahmat Allah sama-sama kita berkumpul dan sedikit waktu yang ada antara maghrib dan isyak seperti mana yang telah dijadualkan kita sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka nerakalah tempat utamanya. Mudah-mudahan pengajian kita mendapat kefahaman berkait tentang harta pusaka sekaligus dapat menghindarkan kita daripada termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Kerana kata ulama, mengambil hak waris dalam urusan pusaka juga termasuk dalam salah satu cara memakan harta secara batil. Dan lebih kita takuti lagi, harta tersebut milik anak yatim, dan itu lebih besar dosanya yang kita akan bawa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengajian faraid kita makin mendalam. Bila makin mendalam, makin sukar. Bila makin sukar, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan ingin bertanya,
Maka saya buka kepada semua, jika ada persoalan terus angkat tangan dan bertanya. Jangan tunggu di hujung pengajian, takut-takut nanti kita lajak sehingga masa yang terlalu panjang. Belum lagi kita masuk dalam bab pengiraan. Jadi kalau kita dah masuk dalam bab pengiraan, makin bertambah rumit, makin bertambah susah. Jadi sedikit demi sedikit kita cuba masuk berkait tentang ahli waris, berkait tentang bahagian setiap ahli waris. Dan setiap ahli waris juga ada beberapa keadaan untuk dia mewarisi pusaka. Boleh jadi seorang ahli waris ada 2 atau 3 keadaan. Dan setiap keadaan itu melihat kepada siapa waris si mati yang ada. Seperti contoh, suami ada 2 keadaan. Keadaan suami boleh dapat 1/2, boleh juga dapat 1/4. Lihat keadaan ketika mana 1/2, ketika si mati tiada anak. Jika si mati ada anak, maka suami dapat 1/4. Begitu juga isteri, begitu juga ayah, ibu. Masing-masing ada beberapa jenis ataupun bahagian mengikut keadaan masing-masing. Bila mengikut keadaan masing-masing, ianya tidak lari daripada bab al-hajbu, penghalang. Yang mana bab hajbu ini satu bab yang cukup penting dalam faraid, sehingga ada ulama mengatakan haram bagi seseorang itu untuk menentukan bahagian faraid sekiranya dia tidak dapat menguasai satu bab yang paling penting dalam ilmu faraid, iaitu bab al-hajbu. Al-hajbu iaitu penghalang. Dalam bab ini nanti kita akan masuk, kita akan jumpa dalam bab hijab. Dengan kita tahu tentang hijab, kita tahu di antara ahli waris siapa yang lebih berhak mendapat. Kita sudah maklum semuanya ada 25 waris. Lelaki 15 orang, perempuan 10 orang. Tetapi tak semua akan dapat harta pusaka. Jadi dengan ilmu hijab, dengan ilmu penghalang, kita dapat kenal pasti siapa yang lebih berhak untuk mendapat dan berapa bahagian mereka pada tiap-tiap keadaan. InsyaAllah malam ini kita sambung dalam bahagian nenek sebelah bapa. Perkara yang ke-6, nombor 6, ahli waris, iaitu nenek sebelah bapa dan ke atas. Bila kata ke atas, bermakna sekiranya dia tiada, ada yang di atas, atasnya akan mengambil alih tempatnya. Begitulah keadaannya sehingga ke atas, ke atas, ke atas. Maka mana yang paling dekat dengan si mati, dia akan menghalang waris-waris yang berada di sebelah atasnya. Begitu juga keadaan bagi yang di bawah. Bila ada anak, cucu terhalang. Walaupun si mati ada anak, ada cucu, ada cicit, ada buyut. Buyut kita panggil anak daripada cicit. Tetapi buyut, cicit, cucu terhalang disebabkan ada anak. Begitu juga yang di bahagian atas. Bila ada ayah, bila ada ibu, maka nenek terhalang. Bila ada tiada ibu, tiada ayah, ada nenek, barulah nenek dapat. Nenek sebelah bapa dan ke atas mempunyai satu bahagian sahaja, iaitu 1/6. Sebenarnya nenek ada 2, cuma satu tu nanti berkongsi. Bila kata berkongsi, nenek ni special. Atuk, cuma atuk sebelah bapa sahaja dapat pusaka. Ada pun nenek, nenek sebelah ibu pun dapat, nenek sebelah bapa pun dapat. Satu keadaan iaitu kedua-dua nenek ni ada dan kedua-duanya menepati syarat untuk mewarisi pusaka, maka kedua-dua ni akan mendapat 1/6 kongsi berdua. Taswiyah, sama-sama. Itu keadaan yang kedua, tetapi penulis tak masukkan dalam buku. Dia cuma bagi tahu satu bahagian iaitu 1/6. Bila nenek sebelah bapa ni dapat 1/6? Jika si mati tidak mempunyai bapa atau ibu. Bapa atau ibu. Bagi nenek sebelah bapa, saya ambil, kita lihat carta. Okey. Ini si mati.
Ni si mati ada bapa, ada ibu. Jadi daripada bapa ni ada nenek. Kita sekarang bincangkan yang ini. Nombor 5 ini iaitu nenek sebelah bapa. Bila nenek ni dapat 1/6 tadi, sekiranya si mati ini tiada bapa dan juga ibu, barulah nenek sebelah bapa dapat 1/6. Seandainya, ini kita tengok balik sambungan yang ke-7, nenek sebelah ibu. Nenek sebelah ibu satu bahagian juga, iaitu jika si mati tidak mempunyai ibu. Sekarang kita bincangkan yang nombor 7 ini, nenek sebelah ibu. Yang ini nombor 4 yang saya bulatkan ni. Bila dia dapat 1/6? Ketika mana si mati ini tidak ada ibu, ibunya tiada. Kalau ada bapa, nenek sebelah ibu dapat juga 1/6. Yang tadi nenek sebelah bapa, bila dia dapat 1/6? Bila tiada bapa dan tiada ibu. Misal kata bapa tiada, bapa ada, ibu tiada, maka nenek sebelah bapa juga terhalang. Misal kata bapa ada, ibu tiada, bapa ada, istilah nenek sebelah bapa juga terhalang. Kerana syarat untuk nenek sebelah bapa mendapat 1/6 dengan sebab tiada ibu dan tiada bapa si mati. Yang tadi nenek sebelah ibu. Yang ini syaratnya hanya tiada ibu sahaja. Adapun misal kata si mati ada bapa, tiada ibu, nenek sebelah ibu dapat. Yang tadi kena dua-dua tak ada, yang sebelah bapa barulah dapat. Adapun nenek sebelah ibu, bila ibu sahaja tiada, maka barulah si ibu kepada ibu, nenek sebelah ibu dapat, sekalipun si mati ada bapa. Misal kata bapa tiada, ibu tiada, dua-dua nenek ada, yang keempat dan yang kelima, maka mereka akan mendapat 1/6 bahagi 2 sama rata. Kalau dua-dua ada, dua-dua nenek ada, tetapi bapa ada juga, siapa yang dapat? Nenek sebelah ibu sahaja. Nenek sebelah bapa tak dapat. Kerana nenek sebelah bapa syarat nak mewarisi pusaka kena tiada dua-dua. Ibu tiada, bapa pun tiada, barulah nenek sebelah bapa dapat. Tetapi kalau misalkan ibu ada, bapa ada, kedua-dua nenek tak dapat. Ini syarat bahagian nenek dia. Yang 5/6 tu ke mana? Yang tidak akan bagi kepada asabah, lihat pada waris yang ada. Ini kita bincangkan untuk bahagian nenek dulu. Sebab ini ashabul furud. Faham maksud ashabul furud? Waris-waris yang mendapat secara fardu, yang Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan dalam Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami 1/2. Yang ni ashabul furud. Bila ada baki, barulah diberikan kepada lelaki yang terdekat. Siapa dia? Tempat yang pertama, anak lelaki. Bila anak lelaki tiada, baru pergi kepada ayah si mati. Bila ayah tiada, anak tiada, baru pergi kepada adik-beradik lelaki si mati. Itu panjang, nanti kita akan bincangkan dalam bab asabah. Dan asabah juga ada 3 jenis asabah. Asabah binafsi, asabah ma'al ghairi, asabah bi ghairi. Nanti kita akan bincangkan dalam bab asabah sahaja, dalam bab waris yang mendapat secara asabah. Kita sambung.
Yang ketujuh tadi nenek sebelah ibu, dan ke atas juga mempunyai satu bahagian. Bila mana nenek sebelah ibu dapat jika si mati tidak mempunyai ibu. Adapun tadi nenek sebelah bapa, ibu tiada, bapa tiada, baru dia boleh dapat. Dalil bagi bahagian kedua-dua nenek ini, yakni sebelah bapa dan ibu, ialah ani bani Buraidatin an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddatis sudus idza lam yakun dunaha ummun, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Yang bermaksud daripada Ibnu Buraidah, daripada ayahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Bahagian nenek sebenarnya tidak dipengaruhi oleh mana-mana golongan kerana mereka hanya mempunyai satu bahagian sahaja, iaitu 1/6. Bila kata tidak dipengaruhi, maknanya bahagian nenek ini cuma 1/6. Cuma dia dipengaruhi dengan keberadaan ibu dan juga bapa si mati. Bila kata tak dipengaruhi, maksudnya dia cuma satu bahagian. Ada pun contoh suami. Suami dipengaruhi bahagian dia oleh anak kepada si mati. Bila anak kepada si mati ada, maka suami dapat 1/4, sikitlah. Bila anak si mati tiada, barulah suami dapat 1/2, banyak sikit, separuh. Itu istilah yang nak bagi faham yang dimaksudkan dengan dipengaruhi. Adapun nenek, tiada siapa-siapa yang mempengaruhi, sama ada daripada banyak menjadi sedikit. Cuma bila ada ibu bapa kepada si mati, maka nenek terhalang. Dalam tajuk halangan syakhsi, ibu akan menghalang kedua-dua nenek dan bapa, akan menghalang nenek sebelah bapa. Ini nanti kita akan masuk. Tapi macam yang saya beritahu tadi, bila ibu ada, maka kedua-dua nenek terhalang. Bila ibu tiada, ayah ada, maka nenek sebelah ibu terhalang, nenek sebelah ayah terhalang, nenek sebelah ibu dapat. Sebab yang special ni nenek sebelah ibu sebenarnya. Tetapi bila nenek sebelah bapa dimasukkan juga, bermakna dia ada syarat tambahan, kena dua-dua tiada, ibu dan ayah tiada. Adapun nenek sebelah ibunya tiada, bapa si mati ada, nenek dapat. Nenek yang sebelah ibu. Perhatian, jika terdapat kedua-dua nenek sebelah bapa dan ibu, maka mereka berkongsi bahagian 1/6, iaitu 1/12 bagi nenek sebelah bapa dan 1/12 bagi nenek sebelah ibu. Bukannya 1/6 setiap seorang nenek, kena kongsi. Bila 1/6 dikongsikan, maka dapat setengah daripada 1/6, bersamaan 1/12. Dipecahkan, dibesarkan lagi, supaya bila dikecilkan, dua-dua nenek ni dapat 1/6, kongsi sama rata. Faham ya setakat ni? Daripada 1/6 menjadi 1/12, sebab dibesarkan. Bila dibesarkan kali 2, 6 yang di bawah kali 2, 12. Atas 1 kali 2, 2. Maka seorang nenek dapat 1/12 dan 1/12. Setakat ni jelas? Ada soalan terus tanya, tak apa. Hal lain. Hal-hal lain ni maknanya masih berkaitan tentang faraid. Jangan lain-lain hal. Lain-lain hal ni dia semua yang tak ada kaitan faraid pun ditanya. Kita tanya mana yang hal-hal lain yang berkaitan tentang faraid. Yang ke-8, ashabul furud, waris yang mendapat secara fardu. Yang ke-8, siapa dia? Anak perempuan. Anak perempuan ada dua keadaan, ada dua situasi, ada dua bahagian. Yang pertama,
dia akan mendapat 1/2, separuh, 50% daripada harta si mati, iaitu ayahnya atau ibunya. Bila dia bergelar anak perempuan, dia dapat 1/2. Ketika mana? Jika dia berseorangan dan si mati tidak mempunyai anak lelaki. Dalam erti kata lain, tunggal, anak tunggal perempuan, maka dia mendapat 1/2. 1/2 baki pergi ke mana? Nanti kita akan lihat kepada waris-waris yang lain pula, siapa yang ada, yang terdekat. Sebab tu kalau dulu-dulu cerita, walaupun cerita, tiba-tiba cerita tu dia ni didatangi oleh peguam, mengatakan dia waris daripada belah pakciknya yang jauh, yang dah tak kenal, tiba-tiba jadi waris harta, walaupun cerita. Tetapi boleh jadi berlaku dalam faraid, kerana anak saudara, iaitu anak kepada adik-beradik kita, atau anak daripada pakcik kita. Contoh, saya mati, saya tak ada anak lelaki, ayah saya pun dah tak ada, adik-beradik lelaki pun tak ada. Yang ada cuma pakcik sebelah ayah saya, yang seibu sebapa dengan ayah saya. Dia pun tak ada sebenarnya, tapi anak dia ada, yang lelaki. Jadi saya dengan dia dikira sebagai sepupu yang mungkin tak pernah jumpa. Bila saya mati, pihak peguam cari sasur julur, jalurnya tengok-tengok, ada lagi rupanya yang menjadi waris. Jadi dalam cerita Melayu dulu-dulu macam itulah. Jumpa datang peguam, mengatakan dia sebagai waris harta Ismet Ulam Raja, beribu-ribu, berjuta-juta. Dia pun tak tahu. Jadi boleh jadi tidak? Boleh jadi, sekiranya waris lelaki yang terdekat tiada. 1/2 tadi ketika mana? Ketika dia tunggal, tak ada adik-beradik yang lain. Kalau ada adik-beradik lelaki, maka si anak perempuan ini tak dapat 1/2. Bahagiannya dah berubah, kerana dia dipengaruhi oleh adik lelaki atau abangnya. Bila ada adik-beradik lelaki, maka bagi mereka bagi dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kalau misal kata lelaki tak ada, yang ada perempuan 2 orang atau lebih, adik-beradiknya 5 orang, semuanya perempuan, bahagian dia bukan lagi 1/2, tetapi 2/3, kongsi sama rata dengan semua adik-beradiknya. Tak kira adik-beradik seibu sebapa, ataupun adik-beradik sebapa, atau adik-beradik seibu. Sekiranya anak ini anak daripada si mati, maka dia dikira waris. Waris daripada si mati. Saya bagi contoh. Lelaki berkahwin dengan perempuan janda yang dah ada anak perempuan. Kemudian bila dah berkahwin, dapat lagi anak perempuan. Meninggal ibunya, maka ibu ini ada berapa orang anak? 2 orang perempuan. Bagi mereka ini, yang anak-anak ni, adik-beradik seibu sebapa ke tidak? Bukan, tetapi adik-beradik seibu, sama ibu, kongsi rahim yang sama, cuma ayah berbeza. Yang kakak dengan ayah dulu, yang adik ayah yang sekarang. Maka dua-dua ni menjadi waris kepada si mati. Lihat waris pada jalur si mati, bukan pada jalur waris. Jangan dia kata dia bukan adik-beradik betul aku, dia adik-beradik seibu je. Tak, dia anak kepada si mati. Bila kata anak kepada si mati, dia waris. Tak kira anak ni daripada suami yang sekarang atau suami yang dahulu. Tetapi bisa kata yang tadi keadaan yang sama. Lelaki ni bujang, kahwin dengan perempuan janda, ada anak dah perempuan seorang. Kahwin, dapat lagi seorang anak perempuan. Mati yang lelaki, suami mati. Jadi bagi suami ada berapa orang anak? 1 orang sahaja yang perempuan.
maka yang seorang ini mendapat 1/2. Jadi lihat jalur waris dengan si mati. Jangan lihat dengan waris antara dengan waris, tetapi antara waris dengan si mati. Baru dia dapat 1/2. Yang anak tiri tadi dikira waris ke tidak? Tidak. Dia bukan waris kepada ayah, tetapi dia waris kepada ibu. Tunggu ibunya mati nanti baru dia dapat. Tapi isteri ni tadi dapat tak? Dapat berapa? 1/8. Kerana si mati iaitu suaminya ada anak seorang. Setakat ni boleh ya. Dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kanat wahidatan falahan nisfu." Dan jika dia iaitu anak perempuan itu seorang sahaja, wahidatan, falahan nisfu, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, setiap bahagian-bahagian waris ini langsung ditentukan oleh Allah. Kita sebagai hamba, suka tak suka, wajib patuh. Tilka hududullah, fariidatan minallah. Ketentuan, kewajiban, kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sebut, kita ni hidup di dunia diberi pinjaman. Usia kita pinjaman dari Allah. Anggota badan kita pinjaman dari Allah. Bila kata pinjam, nanti kat sana Allah tanya balik. Allah tanya balik, tangan yang Allah bagi ni apa kita guna? Mata yang kita dapat ni, yang Allah bagi ni, apa kita lihat? Mulut yang Allah bagi pinjam ni, apa yang kita cakap di dunia? Waktu itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup semua mulut-mulut kita ni. Semua mulut kita ni ditutup. Tukallimuna aydihim. Siapa yang bercakap? Tangan-tangan kita yang akan bercakap di hadapan Allah. Tashhadu arjuluhum. Dan siapa yang menjadi saksi? Kaki-kaki kita akan menjadi saksi. Anggota-anggota badan kita semua ni yang Allah bagi pinjam, semuanya akan ditanya. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Dan yang paling banyak buat dosa, paling banyak perbicaraannya ni mulut kita. Mulut ni paling banyak buat dosa. Mengumpatnya, mengata orangnya, menipunya, memfitnahnya. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita berdosa dengan Allah, kita mudah-mudahan diampunkan dengan taubat. Tetapi kalau kita berdosa dengan orang, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan kita, kita mengumpat dia, akhirat nanti kita wajib bayar balik. Bayar dengan apa? Waktu tu bukan bayar dengan duit, bayar dengan pahala yang kita ada. Pahala kita sikit. Macam mana ustaz? Pahala sikit, dosa dia yang dia ada kita tanggung. Jadi hati-hati dalam urusan muamalah kita sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Semua pinjaman, termasuk harta kita. Harta kita juga akan ditanya di akhirat nanti, dari mana datang dan ke mana kita belanjakan. Dan konsep faraid ini nak bagi mudah faham, bila harta kita Allah bagi pinjam, kita mati, tutup mata, harta kita kembali kepada siapa? Kepada Allah balik. Cuma kita tak nampak lah secara zahir. Kereta terbang, hilang tiba-tiba, tak adalah nampak macam tu. Tetapi pemilikannya kembali kepada Allah, kerana hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta kita, badan kita, semua yang ada di dunia ini miliknya, pemiliknya adalah Allah. Bila Allah ambil balik, tatkala kita mati, kita meninggal dunia, siapa yang dapat lepas tu? Waris kita. Dengan cara apa? Allah yang bagi balik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, suami 1/2, suami 1/4. Bapa wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, bagi bapa 1/6, bagi ibu 1/6.
Lizakari mislu hazil unthayain, bagi anak-anak dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Siapa yang cakap ni? Siapa yang tentukan ni? Allah. Dia pemilik harta dan dia bagi balik. Ini nak menunjukkan kita ni sebagai manusia yang cukup lemah. Lemah sebab apa? Kita tak kenal waris kita ni. Kita tak tahu di kalangan waris kita ni siapa yang patut dapat banyak, siapa yang patut dapat sikit. Akal kita ni terbatas. Maka Allah yang menentukan terus siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, langsung dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, B, bagi anak lelaki bahagian yang kedua 2/3. Jika mana? Jika bilangan mereka lebih daripada seorang dan si mati tidak mempunyai anak lelaki. Azan Isyak dah ke? Okay, lagi. Lepas Isyak ada program. Ya. Jika bilangan mereka lebih daripada seorang dan si mati tidak mempunyai anak lelaki. Bila kata tidak mempunyai anak lelaki, ini pun kadang-kadang ada yang salah faham. Lelaki ini ada anak lelaki, kemudian duda. Bila kata duda, mungkin cerai ataupun kematian isteri. Ada seorang anak lelaki, kahwinlah dengan isteri yang baru. Kahwin, dapat anak perempuan tahun pertama. Tahun kedua dapat anak perempuan. Tahun ketiga dapat anak perempuan. 3 tahun straight dapat. Produktif. Tahun keempat meninggal dunia. Tahun keempat yang lelaki ni meninggal dunia. Maka waris lelaki ni berapa orang? 4. Yang lelaki seorang tadi dan yang 3 orang perempuan. Dapat tak perempuan ni 2/3? Tak dapat, kerana si mati ada anak lelaki. Jadi kena faham jalur waris ini kita nak tentukan melalui si mati. Anak kepada si mati. Bukan dia kira itu bukan adik-beradik saya. Kami lain mak. Dia bukan adik-beradik saya. Tak, dia anak kepada si mati. Maka dia berhak menjadi waris. Jika bilangan mereka lebih daripada seorang dan si mati tidak mempunyai anak lelaki, bahagian tersebut dibahagi sama rata di kalangan mereka. Bukan bermaksud 2/3 seorang. Kalau misal kata ada 2 orang anak perempuan, tu je yang ada anaknya, maka 2/3 daripada harta yang ada. Contoh ada 3 juta, 2 juta dapat dekat 2 orang anak perempuan ni, bagi sama rata, seorang sejuta. Kalau contoh ada 4 orang anak perempuan semuanya, harta ada 3 juta, maka mereka mendapat 2/3, iaitu bersamaan 2 juta. Jadi ada 4 orang ni, jadi seorang setengah juta. Bukan seorang 2/3. Kalau seorang 2/3, 2 orang je dah habis, tak cukup daripada harta si mati. Kerana 2/3 lebih banyak daripada 1/2. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jelas, ayat ini jelas. Dan ijma' ulama, ittifaq ulama tentang bahagian anak perempuan ini 2 keadaan, 1/2 dan 2/3. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kita ni kalau ada khilaf, kita cuba cari juga ni khilaf mana yang boleh nak selamatkan aku ni. Tetapi dalam bab faraid ini ittifaq ijma' ulama. Dalam bab ashabul furud dah jelas dan tetap bahagian bapa sekian, ibu sekian. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Bahagian-bahagian anak perempuan ini hanya dipengaruhi oleh bilangan mereka sahaja. Kalau misal kata ada seorang, dapatlah 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, barulah dapat 2/3. Ahli waris lain tidak memberi kesan kepada bahagian mereka.
Bila kata kesan ni maknanya tak berubah daripada banyak kepada sedikit, tetapi boleh jadi tak dapat langsung ataupun dibahagi dengan asabah, dengan adik-beradik lelaki. Atau bila berlaku ada adik-beradik lelaki, maknanya anak si mati lelaki ada, perempuan ada, maka dua bahagian ini dah tak dikira lagi dah, kerana tak cukup syarat. Syaratnya mesti kena seorang perempuan atau semuanya perempuan. Bahagian-bahagian anak perempuan ini hanya dipengaruhi oleh bilangan mereka sahaja. Ahli waris lain tidak memberi kesan kepada bahagian mereka. Jika anak perempuan sama ada seorang atau lebih daripada seorang bersama dengan anak lelaki si mati, sama ada seibu, sebapa, atau seibu, maka bahagian mereka bukan lagi 1/2 atau 2/3. Mereka akan bersama dengan anak lelaki si mati, iaitu adik-beradik lelaki mereka, mendapat bahagian pusaka secara asabah. Asabah inilah yang nisbahnya 2 lelaki 1 perempuan. Contoh, ada 2 orang anak, 1 lelaki 1 perempuan. Ayahnya meninggal dunia, ada 3 juta hartanya. Lepas tolak duit itu ini pun semua, dan tolak perkara-perkara yang wajib dilakukan kepada harta si mati, urusan jenazahnya, hutangnya, wasiatnya jika ada, kira-kira ada 3 juta. Anak 2 orang je, seorang lelaki, seorang perempuan. Isteri pun dah tak ada, ayah pun dah tak ada, ayah si mati, ibu si mati pun dah tak ada. Yang ada cuma anak sahaja 2 orang. Maka daripada 3 juta tadi, nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Lelaki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Ustaz, itu kalau 3 juta senang kira Ustaz. Cuba kalau contoh 10 juta, anaknya 3 lelaki 3 perempuan, jenuh dah kita. Itu kena ambil kalkulator. Tapi kaedah mudah nak kira. Nisbah lelaki 2, perempuan 1 macam mana? Yang lelaki kalikan 2. Lelaki bilangannya berapa? Kalikan 2. Contoh ada 10 juta, waris 3 lelaki 3 perempuan. Yang lelaki berapa orang? 3. Kalikan 2. 3 kali 2 6. Tambah dengan yang 3 yang perempuan tadi. 6 tambah 3 9. Maka bahagian setiap seorang yang lelaki 2/9. Bahagian yang perempuan setiap seorang 1/9. Mudah tak? Mudah nak kira. Daripada 1/9 kalikan dengan 10 juta. Berapa harta si mati waktu itu ada? 10 juta. Kalau contoh ada 2 juta, 1/9 tetap sama, kalikan dengan 2 juta. Yang lelaki 2/9. Setiap seorang 2/9, 2/9, 2/9. 2, 2, 2, 6 ada bagi 3. Untuk yang perempuan tadi 3 orang, 1, 1, 1. Itu kaedahnya, kalikan 2 dan tambah dengan bilangan perempuan. Yang ke-9, satu lagi kita masuk. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Bila kata cucu perempuan daripada anak lelaki, kita lihat carta sekejap. Ni anak lelaki, waris si mati, ada anak perempuan dan ada anak lelaki. Kita sedang bicarakan tentang cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan ni, walaupun dia ada contoh, ada lelaki, ada perempuan, yang ini bukan ahli waris. Bila kata cucu, hanya dari jalur anak lelaki sahaja. Kita sekarang bincangkan cucu perempuan dari sebelah anak lelaki. Ada 3 keadaan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang pertama, 1/2. Bila mana cucu perempuan dari anak lelaki ini dapat 1/2? Jika dia berseorangan dan si mati tidak mempunyai cucu lelaki daripada anak lelaki dan anak perempuan. Kita lihat balik carta nak bagi mudah nampak.
Ini cucu perempuan yang saya bulatkan ni, kita sekarang bincangkan pasal dia. Dia dapat 1/2 keadaan yang pertama. Bila mana dia dapat 1/2? Bila dia seorang diri, tunggal, tak ada adik-beradik lelaki, tak ada anak lelaki dari si mati, tak ada anak perempuan dari si mati. Ini syarat bagi cucu perempuan nak dapat 1/2. Bila ada cucu lelaki, maka cucu perempuan ini tak dapat 1/2. Dia akan dapat asabah dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Jika cucu lelaki ni tak ada, tetapi anak perempuan ada, adakah cucu perempuan daripada anak lelaki dapat? Ini si mati, dia ada anak perempuan 1 orang, dan dia ada cucu perempuan 1 orang. Anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, dan cucu perempuan ni mesti dari jalur anak lelaki. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Cucu perempuan dapat ke tidak? Dapat. Dapat. Tetapi kalau misal kata anak perempuan 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan tak dapat. Kenapa? Kita ambil konsep bila berkumpul 2 orang atau lebih waris perempuan, mereka akan mendapat 2/3. Maksimum dah tu. Ini bahagian perempuan, maksimum mereka dapat 2/3. Jadi bila 2 orang anak perempuan, cukup dah maksimum 2/3. Tetapi andai misal kata seorang saja, maka dia dapat 1/2. Daripada 1/2, ada tak lebihan 2/3 tadi? Ada. Lebihannya berapa? 1/6. Maka cucu perempuan dapat 1/6. Macam mana Ustaz kira ni? Pening dah kami. 1/2 ambil pecahan bawah jadi 6. Bermakna 2/6. Maaf, 3. Betul ya? 1/2 sama tak dengan 3/6? Sama. 1/2 separuh. 3/6. Kalau ada kek tu kita potong 6. 3 bahagian kita ambil. Separuh tak? Separuh. Jadi sama. Jadi 3/6 ni, kalau misal kata 2/3 tolak 3/6, ada lagi tak baki? Ada tak? Kita kalikan yang atas, 2 jadi 4, bawah jadi 6. 2/3 sama tak dengan 4/6? 2/3 sama tak dengan 4/6? Sama. Sebab yang 3 tu bawahnya 3. Bila jadi kalikan 2, 6. Yang atas pun kali 2 jadi 6. 4/6. Bila 4/6 ini had maksimum, bersamaan 2/3 bagi perempuan bila berkumpul 2 atau lebih daripada waris si mati, maka tolak 3/6 yang dapat kepada anak perempuan separuh, ada baki 1/6. Maka 1/6 ini dapat kepada cucu perempuan. Ini kalau anak perempuan seorang. Kalau anak perempuannya 2 orang atau lebih, barulah cucu perempuan tadi tak dapat, terhalang, disebabkan dah cukup dah 2/3 maksimum untuk waris perempuan. Agak ni jelas, boleh faham? Kita masuk sikit-sikit tak apa. Memang berat, saya faham. Tapi sikit-sikit kita cuba fahamkan. Kata Nabi SAW, mafhum, jadilah kita 3 golongan, jangan jadi yang keempat. Apa dia? Golongan pertama, ulama, orang yang ada ilmu dan menyampaikan. Ulama. Yang kedua, tak dapat jadi ulama, jadilah penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, belajar.
Tak dapat jadi ulama, tak dapat jadi penuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu. Dengar, tak faham, tak apa, dengar, dapat pahala. Orang yang mendengar ilmu juga dapat pahala. Tuan-tuan yang di belakang mungkin ada yang tak faham, angguk, buat macam faham je lah, tapi dapat pahala besar. Fadilat kita berkumpul kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tuan-tuan datang sini, walaupun kadang-kadang terpaksa mungkin bergaduh dengan bini kat rumah, tak apalah, niat iktikaf dapat pahala. Dengar ilmu walaupun tak faham. Jangan jadi yang keempat, kata Nabi. Apa dia? Ulama pun bukan, menuntut ilmu pun bukan, mendengar majlis ilmu pun bukan. Tapi dia kata dalam majlis ilmu tak semestinya di masjid surau. Kadang-kadang kat rumah kita bawa kereta, kita jalan jauh, sejam lebih, 2 jam perjalanan, pasanglah ceramah-ceramah. Kat YouTube tu banyak ceramah. Ustaz-ustaz banyak, syekh-syekh banyak, dengarlah ceramah. Dengar ilmu, dapat pahala. Waktu yang kita ada di dunia ni 3 benda je yang kita buat. Sama ada kita buat untuk perkara ibadah atau perkara maksiat. Lagi satu, perkara lagau. Lagau ni maknanya apa? Sia-sia. Pahala pun tak, dosa pun tak. Kita ni kalau nak jadi orang bijak, masa yang kita ada ni guna sebaiknya tanpa amal. Betul, syurga ni bukan dengan sebab amal. Tuan-tuan, kalau kita semua ni hidup 100 tahun dan 100 tahun kita hidup dalam keadaan beribadat sungguh-sungguh kepada Allah, tak wajib bagi Allah masukkan kita ke dalam syurga. Tak wajib. Harus bagi Allah untuk meletakkan hamba yang taat ke dalam syurga, dan harus juga bagi Allah untuk meletakkan hambanya yang taat ke dalam neraka. Harus. Ini kalau kita dalam bab tauhid, nak bagi keyakinan akidah kita. Sebab Allah ni tak terikat dengan apa pun. Allah berkehendak, berkuasa atas kudrah dan iradahnya. Bila terikat kita sebagai hamba, bila kita beribadah, mesti kena dapat pahala, mesti kena masuk syurga. Bermakna Allah terpaksa masukkan kita ke dalam syurga. Tak. Dalam akidah kita harus bagi Allah. Cuma satu yang kita kena pegang dalam iktikad keyakinan kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji. Banyak janji-janji Allah. Nak masuk syurga jalannya begini-begini. Nak masuk neraka jalannya begini-begini. Dan Nabi SAW juga tunjukkan kepada kita, ini jalan yang Allah ridai, ini jalan yang Allah murkai. Tinggal kita pilih sahaja. Jangan jadi kita dengar macam tu, oh kalau macam tu aku nak bermaksiat je lah, buat dos, buat pahala, buat ibadat, belum tentu masuk syurga katanya. Ustaz kata macam tu. Ini nak bagi kita sedar. Dan bila kita kata begitu, tidak mengurangkan izzat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang keagungan kekuasaan Allah, yang mana Allah tidak terikat dengan apa-apa pun dalam membuat sesuatu keputusan. Semua atas kudrah dan iradah Allah. Tetapi kita sebagai hamba kenal diri kita. Allah cipta kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan bermakna Allah mengharapkan ibadah kita, tidak. Hatta kalau kita semua orang kat dunia ni tak beribadah, tak beriman kepada Allah, tidak kurang sedikit pun keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini nak bagi kita sedar diri kita. Kita ni hamba manusia, dicipta untuk apa? Untuk beribadah. Ibadahlah banyak mana. Lara memang tak berdosa, tapi sayang masa kita. 3 hari 3 malam cerita kat kedai kopi pasal bola manjang tak habis-habis. Ini musim nak PRN, pasal politik tak habis-habis. Cerita benda-benda yang lara. Na'udzubillah min zalik. Bukan berdosa, tetapi sayang waktu yang kita ada. Kita tak tahu bila masa lagi waktu yang kita ada. Mungkin besok Allah ambil kita,
Mati bukan syaratnya tua. Kawan-kawan saya yang seusia dengan saya ramai yang dah pergi. Sakit itu, sakit ini. Kalau tak sakit pun dengan cara lain, aksiden, na'udzubillah. Jadi mati itu bukan syarat tua. Dan tua ni sepatutnya kena ingat lagi lah. Allah dah bagi waktu yang panjang. Allah dah bagi ekstra usia ni. Usia kata Nabi di kalangan umatku antara 60 tahun. Lebih tu kalau kita dapat hidup lebih, ini ekstra Allah bagi. 40 tahun, walaupun hadis ini ada khilaf di kalangan ulama, usia 40 tahun. Inilah waktu untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia 40 tahun, inilah waktu yang kebiasaannya orang dah dapat apa yang dia nak. Rumah dah ada, isteri dah ada, anak-anak dah ada, harta dah ada, walaupun tak kaya cukup makan pakainya. Dan waktu inilah, usia 40 tahun inilah waktu Allah gerakkan untuk kita tingkatkan ibadah kita. Umur 40 baru nampak uban dekat kepala. Ini ingatan Allah. InsyaAllah itu saja saya rasa. Akan datang kita akan sambung dalam perkara yang ke-9, cucu perempuan dari anak lelaki. Yang 1/2 kita dah bincangkan. Yang kedua insyaAllah kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. Ada soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang-kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa. Kepada hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.